kita mula dengan Ummul Quran, Al-Fatihah. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Marilah sama-sama kita merendahkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan izin Allah, dengan kasih sayang Allah. Kita diberikan kesempatan pada pagi ini untuk sama-sama kita menundukkan diri kita kepada Allah, untuk sama-sama kita beramal, hidup dalam keadaan iman Islam. InsyaAllah, marilah sama-sama kita membersihkan hati kita daripada segala syirik, dari segala perkara-perkara yang mempersekutukan Allah. Iaitu apabila hati kita, perasaan kita ada sesuatu yang lebih dekat, lebih kita sayang, lebih kita rasa kuat berbanding dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi marilah sama-sama kita membina satu perasaan untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita sama-sama menjadikan segala yang kita lakukan, kita buat ini sebagai ibadah. Kita mulakan dengan kita membaca syahadah kepada diri kita sendiri. Kita berikrar dalam diri kita dengan kita meminta kepada Allah, doa minta kepada Allah. Syahadah pertama, minta Allah tolonglah bersihkan kami dari syirik, bersihkan kami dari segala perkara-perkara yang boleh membawa kepada murtad, sama ada sekarang ataupun di mana-mana bila-bila masa. Ya Allah, yang kedua kita minta hidupkan kita dengan Islam yang sempurna, dengan perjuangan Islam. Yang ketiga kita minta, ya Allah, matikanlah kami dalam Islam, mati dalam kalimah syahadah, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan Allah Taala, pada hari ini bagaimana yang kita telah pun berbincang pada kuliah yang lepas berkenaan dengan kalimah thayyibah, yang berkenaan dengan perkataan-perkataan yang baik, yang digambarkan sebagai pohon yang sentiasa menjulang ke langit pucuknya dan akan menunjam ke dalam bumi. Pokok yang kuat yang tidak akan bergoyang, tidak akan tercabut, yang mana dia akan menghasilkan buah setiap waktu, setiap saat. Maknanya apabila kalimah thayyibah itu dibacakan, diamalkan, dihayati, maka Allah akan memberikan buahnya, natijahnya. Bukan tunggu sampai kita mati atau bukan tunggu sampai masuk syurga, tetapi di dunia ini pun Allah dah beri dah kalimah thayyibah ini yang kita sebut ada 7. Kita telah pun membincangkan yang pertama, iaitu baqiyatus salihat. Kalimah baqiyatus salihat, kalimah yang kekal, yang baik, yang kekal, iaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan kita sedang masuk dalam kalimah thayyibah yang kedua,
iaitu al-hauqalah, iaitu kalimah hauqalah, iaitu la haula wala quwwata illa billah. Jadi kita telah bincangkan makna-maknanya, maka pada hari ini kita sambung untuk melihat kisah-kisahnya, kedahsyatan kalimah la haula wala quwwata illa billah. Dikisahkan oleh Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu bahawa ketika Nabi Adam AS mengalami kegundahan jiwa, hatinya gundah, hatinya gelisah, hatinya rasa risau, maka Nabi Adam AS mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah Nabi Adam dikeluarkan daripada syurga masuk dalam dunia, maka mula nampak kesusahan. Nabi Adam mula melihat kesusahan. Kalau di syurga nak makan dah ada dah, nak minum airnya bersih, airnya elok adanya, nak apa sahaja pun boleh dapat di syurga Allah. Rumah ada, semua ada. Tetapi apabila diturunkan ke bumi, tidak ada apa-apa. Nak kena buat rumah sendiri, nak kena masak sendiri, nak kena makan sendiri, cari makanan, nak kena cari buahan, nak kena tangkap binatang, nak makan daging. Jadi banyak kesusahan. Maka Nabi Adam AS gelisah. Jiwanya rasa tak biasalah. Maklumlah orang biasa duduk syurga, lahir-lahir dalam syurga. Nabi Adam dijadikan terus dalam syurga. Jadi tiba-tiba dicampak ke bumi, tidak ada macam syurga. Keadaan susah, payah, ujian-ujiannya, maka timbullah kegelisahan, timbullah sedikit kegundahan dalam jiwanya, risau, bimbang, tengok macam-macam ada ketika itu. Maka dia pun mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, hati aku risau, ya Allah, hati aku bimbang, macam mana nak mulakan kehidupan di bumimu ini, ya Allah. Jadi kita boleh bayangkanlah, orang duduk dalam rumah macam kita lah kan, duduk dalam rumah, duduk dalam keadaan yang baik, dalam mewah, tiba-tiba pergi ke tempat yang tak ada apa-apa. Kalau kita lagi teruk lah. Nabi Allah Adam AS seorang rasul, seorang nabi yang maknanya dia boleh jadi boleh ada kegelisahan tu ada. Tidaklah macam kita lagi teruk lah kan. Jadi tadi dia pun mengadu kepada Allah, ya Allah, bagaimana nak buat sebagainya, dia mengadu kepada Allah Ta'ala. Maka Allah turunkan Jibril AS, berkata, ya Adam, wahai Adam yang tengah risau ni, nak buat macam mana nak memulakan kehidupan. Daripada asalnya duduk syurga, duduk dalam bumi ni, nak mulakan kehidupan. Maka malaikat Jibril datang, hai Adam, ucapkanlah la haula wala quwwata illa billah. Maka setelah Nabi Adam membacanya, berzikirkannya, maka hilanglah kegundahan dalam jiwanya, musnahlah rasa was-wasnya, terlenyaplah kesedihan hatinya. Jadi Nabi Adam AS sendiri pun telah mendapat satu perintah, satu arahan untuk mengucapkan kalimat la haula wala quwwata illa billah. Imam At-Tabari telah menjelaskan dalam Ibn Zaid Al-Arba'ah, berkata kepada kami bahawa dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, satu ketika Allah bertanya kepada malaikat, tahukah kamu apa yang aku menciptakan? Tahukah kamu untuk apa aku ciptakan kamu? Allah tanya kepada malaikat, aku cipta kamu ni untuk apa? Tahu tak? Maka malaikat menjawab, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rabb, Tuhan, engkau menciptakan kami untuk sesuatu yang engkau kehendaki. Engkau ciptakan kami, tentulah sesuatu yang engkau kehendaki, apa yang engkau kehendaki. Jadi itu kata malaikat. Maka Allah berfirman kepada malaikat, kamulah yang akan mengangkat arasku. Jadi malaikat dicipta supaya aras itu diangkat aras. Aras ni macam mana tuan-tuan, puan-puan? Aras ni macam mana? Ni alam gaib ni, kita tak nampak aras. Tapi aras ni lebih besar daripada bumi, lebih besar daripada universe, alam semesta ni lebih besar. Aras yang atas sekali, lebih hebat, lebih besar lagi, besar, hebat. Maka mintalah kamu kekuatan. Maka Allah perintah, minta kekuatan. Maka salah seorang malaikat berkata, arasy Tuhan berada di atas air, maka jadikan kami mempunyai kekuatan air. Jadi Allah perintah, mintalah kekuatan. Maka malaikat kata, arasy duduk atas air, maka kami nak minta kekuatan air. Seolah air yang menanggung arasy tu, seolah air yang menanggung arasy, air kuat menanggung arasy.
Maka Allah SWT, aku jadikan kepada kamu kekuatan air. Allah bagi kekuatan air. Maka malaikat yang lain, sekumpulan yang sama, dia berkata, ya Allah, jadikan dalam diriku ini kekuatan langit. Langit hebat, besar, kan, luas. Maka Allah punya, aku jadikan kepada kamu kekuatan langit dalam dirimu. Maka Allah bagikan kekuatan langit pada dia. Maka malaikat yang lain berkata, ya Allah, jadikan dalam diriku kekuatan bumi. Kekuatan bumi pula. Bumi ni besar, hebat. Maka jawabnya, ya, aku jadikan kepada kamu dirimu kekuatan bumi dan gunung. Kekuatan bumi dan gunung. Tengok, kekuatan air, kekuatan langit, bumi dan gunung. Maka malaikat lain minta, ya Allah, jadikan aku dengan kekuatan angin. Maka Allah berfirman, aku jadikan kepada kamu kekuatan angin. Allah bagi kekuatan angin. Ini permintaan malaikat. Kemudian kepada mereka, semua dah dapat dah. Angin dah dapat, air dah dapat, bumi dah dapat, gunung dah dapat semua. Maka Allah perintahkan, angkat arasy aku. Allah perintah malaikat untuk menanggung arasy, mengangkat arasy. Maka mereka mulai nak angkat dengan kekuatan-kekuatan yang diberikan tadi, tetapi tidak bergerak sikit pun. Sikit pun tak bergerak. Tak bergerak sikit pun. Mereka tak kuat nak mengangkat arasy. Sehingga mereka mengadu kepada Allah, ya Allah, kami tak kuat nak angkat arasy. Berat sangat, besar sangat, hebat sangat. Maka Allah perintahkan kepada mereka, ucapkanlah la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Jadi apabila diucapkan, malaikat menzikirkan la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah, barulah mereka boleh mengangkat arasy. Tidak ada kemampuan, tidak ada daya, la haula. Tidak ada kekuatan, tidak ada daya, tidak ada kemampuan, tidak ada skill, tidak ada kepandaian. Wala quwwata, tidak ada kekuatan batin, tidak ada kekuatan motivasi, rancangan, tidak ada kekuatan kehendak, pemikiran, tidak ada kekuatan quwwata illa billah, melainkan bersama Allah, melainkan izin Allah. La haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah. Bila dizikirkan itu, baru dia boleh angkat arasy. Arasy baru dia boleh angkat. Nampak? Ini kalimah thayyibah ni kalimah yang hebat sebenarnya. Dahsyat, kan? Sampaikan malaikat yang ada kekuatan angin, yang ada kekuatan bumi, gunung, ada kekuatan langit, ada kekuatan air, tak mampu nak angkat arasy. Tetapi bila disebut la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah, tidak ada kemampuan, tidak ada kekuatan, tidak ada kehebatan, tidak ada apa yang mampu nak buat, tidak ada sesuatu pun yang boleh nak menggerakkan, berubah satu, illa billah, melainkan dengan Allah, izin Allah, barulah. Ini tuan-tuan dan puan, kita nak mula ni akhir zaman ni macam mana ni? Ada orang tanya dengan saya, macam mana ni kita berhadapan dengan pandemik ni pun dah panik-panik dah. Nak kena suntik ke tak nak kena suntik ke, dah macam-macam. Panik dah. Tak boleh pergi masjid dah. Panik dah, tak boleh pergi masjid. Macam mana ni tak boleh pergi masjid? Panik dah. Tak boleh masuk mall, nak beli barang tak boleh. Tak nak gunting rambut. Bangla alau tak ada suntik. Bangla dah ambil injection dah. Dia tengok kita tak ada suntik dah, halau tak boleh. Keluar. Bangla halau kita. Semalam sebut dalam, kan? Macam mana ni? Tak boleh. Kita dah panik, dah gelisah sebagainya. Macam mana nak buat ni? Macam mana nak buat? Ini tak termasuk lagi dengan cyber attack. Duit kita lah, bank kita lah. Macam mana duit kita ni besok dalam bank? Macam mana hutang kita? Macam mana keadaan? Besok tiba pula kita kata bencana alam pula. Macam mana ni? Banjir, gempa bumi. Macam mana? Malaysia tak pernah kena gempa bumi, kan? Macam mana keadaan bencana alam? Ini besok timbul pula masalah 5G pula. Tengok orang ramai jadi zombie pula. Macam mana ni? Ramai orang dah mula bunuh orang. Ramai dah mula orang tangkap orang. Semua dah takut. Macam mana nak mulakan? Macam mana nak ada kekuatan di akhir zaman? Apa amalan-amalan yang diajar oleh Allah kepada para rasulnya, para anbiya? Apa amalan yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita? Ni kita nak tengok ni. Kita nampak macam masa kita la haula wala quwwata illa billah. Kita kata macam biasa, tapi rupa-rupanya dahsyat. Itu merupakan kata-kata penyerahan. Kita menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah. Kita menyerahkan kekuatan kita sepenuhnya kepada Allah. Kita menyerahkan hajat kehendak kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Sepenuhnya kita tundukkan kepada Allah dengan kekuatan yang Allah bagi, dengan hidayah, dengan taufik yang Allah bagi, dengan niat, kehendak, motivasi yang Allah bagi, kita bergerak bersama dengan la haula wala quwwata illa billah. Jadi kita tengok hari ni Adam AS resah gelisah, gundah gulana, diberikan oleh Allah kalimah la haula wala quwwata illa billah. Bila dia baca zikir, rupa-rupanya aku ni lemah, rupa-rupanya aku ni tak kuat, yang kuat ni Allah, rupa-rupanya aku ni tak mampu, yang mampu ni Allah, rupa-rupanya aku ni tak ada kekuatan dalaman dan luaran melainkan kekuatan dalaman Allah. Jadi bila kita baca dalam kadang itu illa billah, maka Allah memandang kita. Nazarallahu ilaihi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Allah memerhatikan dia, orang yang baca ni. Jadi malaikat pun sama, Allah memberikan arahan pada mereka, dah minta kekuatan semua, tak mampu nak angkat arasy, la haula wala quwwata illa billah. Dalam satu kisah yang lain, kalimah ini kita telah mendengar bagaimana dalam satu kisah Nabi Yunus alaihissalam, ketika kita tahulah dia masuk dalam ikan, kemudian dia ditelan dalam perut ikan, kemudian akhirnya dikeluarkan kalimah yang dibaca untuk keluar apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kita akan bincang kalimah ni kemudian. Ini salah satu kalimah thayyibah. Hari ni kita akan bincang kemudian. Salah satu kalimah thayyibah yang 7 tu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi setelah Nabi Yunus alaihissalam keluar daripada perut ikan, terdampar di tepi pantai dalam keadaan letih, tak tahu nak buat apa sebagainya. Akhirnya Allah tumbuhkan pokok kat dia, dia pun makan sebagainya. Akhirnya dia kuat sikit, dia pun mula berjalan. Maka dia mula berjalan, akhirnya berjumpalah dengan seorang pengembala kambing. Dia jumpa seorang yang sedang mengembala kambing. Maka Nabi Yunus pun bertanya, siapa kamu? Kamu ni siapa? Nabi Yunus tanya. Nabi Yunus nak bagi salam pun takut dan malu. Nak bagi salam, takut dan malu. Nabi tanya, siapa kamu? Macam itu. Maka pengembala kambing pun berkata, aku ni adalah pengembala kambing daripada kaum Nabi Yunus bin Matta alaihissalam. Maka Nabi Yunus kata, dia sebut nama aku ni, Yunus bin Matta. Maka Nabi Yunus tanya, apa yang dikerjakan oleh Yunus? Yunus buat apa? Dia tanya, nak test lah, betul ke dia ni umat dia, Yunus bin Matta. Dia cuba tanya. Maka kami kaum Nabi Yunus, dia kata, kami kaum Nabi Yunus tidak tahu apa yang dikerjakan dia. Tak tahu Nabi Yunus buat apa. Malah sampai sekarang kami tak tahu kat mana dia. Jadi kaum Nabi Yunus ni, kami pun tak tahu dia buat apa. Gembala kambing ke, buat apa ke, dan kat mana dia pun kami tak tahu sekarang ni. Kami hanya tahu dia ni orang yang paling baik, yang terbaik pada masa itu, dan paling benar ucapan itu benar, al-haq. Malahan dia pernah memberitahu akan datang azab, dan benar azab datang. Kemudian kami bertaubat kepada Allah, dan Allah perkenankan taubat kami dengan rahmatnya, kami diselamatkan daripada azab. Kami cari Nabi Yunus, nak belajar, nak beriman, tapi tak jumpa-jumpa, kata gembala kambing. Dia cakap dengan Nabi Yunus. Sampai sekarang kami cari, tak jumpa, tak tahu, tak dengar cerita. Kemudian Nabi Yunus berkata, tengok kambing ada, saya haus, dia kata. Kamu ada susu kambing tak? Ada susu tak? Boleh saya nak minta sikit. Dia kata, wallahi tak ada. Dia kata, wallahi Tuhan yang telah memuliakan Yunus. Disebut. Dia kata apa? Sejak kami berpisah dengan dia tu, Allah tak turunkan hujan, dan bumi jadi kering kontang, kemarau, tak ada tumbuh-tumbuhan, kering kontang. Maka dia kata, kamu bersumpah dengan nama Allah, Tuhan dan Yunus? Ya, kami tidak bersumpah dengan Tuhan lain, dengan Yunus saja, Tuhan Nabi Yunus saja. Orang tu bersumpah. Maka Nabi terdiam. Nabi Yunus terdiam. Baru dia tahu bahawa umat dia dah beriman. Umat dah beriman. Mula-mula semua tak terima, semua tak nak. Tiba-tiba dia kata bersumpah dengan nama Allah, maka dia bertambah malu pada Allah. Dia malu pada Allah. Sejak kemudian dia berkata, macam mana kamu boleh beriman kepada Allah Tuhan Nabi Yunus,
Dia kata apa? Sejak Allah selamatkan kami daripada azab, Allah selamatkan kami daripada azab, maka kami beriman kepada Allah. Maka dia bertanya, kamu ada susu tak? Dia kata, aku haus, berikanlah aku susu. Dia kata, aku tak ada susu. Dia kata, kambing-kambing kering-kering semua ni. Dia kata, kambing pun nak mati dah. Sebab rumput pun nak makan rumput pun, rumput dah kering. Dia kata, kambing-kambing dah tak keluarkan susu, makan sekadar hidup gitu aja. Maka kalau begitu kau ambil mana kambing betina yang paling muda sekali, yang paling muda sekali. Kalau kambing muda, betina yang paling muda, yang belum ada susu, yang tak pernah ada susu. Maka kepala kambing tu mencarilah kambing tu, dan kemudian dia berjumpa, lalu memberikan kambing tu kepada Nabi Yunus. Maka apa Nabi Yunus sebut? Nabi Yunus pegang kambing tu, Nabi pegang tempat susu kambing tu. Kemudian Nabi sebut, la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah. Nabi menyebut kalimah thayyibah. Apa dia kata? Tidak ada kemampuan, tidak ada daya, tidak ada skill, tidak ada kekuatan, tidak apa-apa. Tidak ada kekuatan-kekuatan illa billah, melainkan Allah. Nabi hajat susu, dia tak minta, ya Allah bagilah susu kat kambing ni, ya Allah, tak. Nabi sebut, la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah. Maka dengan izin Allah keluarlah susu. Maka keluarlah susu daripada kambing yang kecil, kambing betina yang muda itu. Kemudian Nabi Yunus berperah dia dan keluarkan susu yang banyak susu. Kemudian dia minum. Maka penggembala itu menjadi kagum. Lalu dia berkata, kamu inilah Nabi Yunus yang kami cari selama ni. Dia kata, tengok mukjizat Nabi Yunus, kamulah Nabi Yunus yang kami cari. Maka Nabi Yunus kata, ya benar, akulah Yunus yang kamu cari, dan aku telah buat salah kepada kamu semua. Aku telah meninggalkan kamu, aku telah tidak sabar untuk bersama dengan kamu. Dan sampaikanlah salam aku kepada mereka semua. Sampaikan salam kepada umat aku. Jadi Nabi Yunus ni, dia ada umat tapi tak jumpa umat dia. Sampaikan salam. Maka kata pengembala dia, aku tak berani nak sampaikan salam. Kenapa? Nanti orang akan kata aku ditipu. Mana ada Nabi Yunus? Tak ada. Kerana selama ini pun dia kata, raja telah berikrar, siapa-siapa yang telah bertemu dengan Nabi Yunus, maka aku akan berikan tahta ni, aku akan berikan kedudukan, raja akan bagi jawatan raja kepada orang yang jumpa Nabi Yunus, supaya raja nak jadi anak murid kepada Yunus bin Matta alaihissalam. Nampak sampai macam tu. Raja-raja semua dah mencari Yunus, semua dah rasa kebenaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia kata, kalau aku cakap aku bertemu Yunus, tentulah aku akan dituduh berdosa, dan tentulah aku akan dihukum mati oleh raja. Raja akan mati. Kata aku ni menipu. Aku takut mereka tak percaya. Marilah kita berjumpa. Marilah Nabiullah, marilah kita jumpa dengan raja. Marilah kembali kepada umat, pulang bersama saya, kata dia. Nabi Yunus tak mahu. Allah Subhanahu wa ta'ala, ini wakil wahyu daripada Allah. Nabi kata, tak apa, engkau balik jumpa dengan raja engkau, jumpa dengan semua umat, sampaikan salam aku. Dia kata, tapi bagaimana aku nak buktikannya bahawa ini adalah merupakan engkau yang aku jumpa ni? Maka Nabi, kambing ni yang ada susu ni, inilah buktinya. Bumi yang dipijak ini, inilah bukti. Jadi dipijak bumi jadi elok. Inilah buktinya engkau bertemu dengan aku. Bumi ini menjadi bukti, menjadi saksi. Kambing ini menjadi saksi. Pulanglah kepada mereka, beritahu kamu telah berjumpa dengan Nabi Yunus alaihissalam. Maka benarlah apa yang digambarkan. Pengembala itu pun baliklah dengan sedih, tak dapat nak sama dengan Nabi Yunus. Dia balik jumpa raja dia. Dia pun kata, wahai tuanku, sesungguhnya aku dah bertemu dengan Yunus. Yunus pesan sekian. Maka inilah buktinya kambing ini. Semua kambing tak ada susu, dia satu kambing, seekor kambing ada susu. Dan yang diajar tadi, la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah. Ini kalimah yang mentauhidkan Allah. Segala kekuatan, segala kehebatan, segala apa yang ada pada kita, yang nak merubah daripada lemah kepada kuat, daripada miskin kepada kaya, daripada satu yang tak ada apa-apa kepada satu yang ada sesuatu, dari ketakutan kepada keberanian, dari kesakitan kepada kesihatan, dari ancaman kepada keselamatan. La haula wala quwwata illa billah. Maka akhirnya Nabi Yunus pun berjalan, melanjutkan perjalanannya, tak jumpa umat dia.
Dia malu dengan Allah, malu dengan umat dia. Di jalan dia minta ampun. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dia berjalan dan pengembala tadi pun menjadi rasul, menjadi raja, menjadi raja selama 40 tahun. Ni tuan-tuan, apa dia perkataan kalimah yang digambarkan oleh kisah ini, itu la haula wala quwwata illa billah. Jadi la haula wala quwwata illa billah ini ada satu kalimah yang sangat tinggi darjatnya, mulia darjatnya, yang agung di hadapan Allah. Sebab kita mengakui keagungan Allah, kekuatan Allah, kehebatan Allah. Jadi di akhir zaman ni al-mahdiyin, mereka yang mendapat hidayah pada Allah, dia tak sombong, dia tak ujub, dia tak ada takbur, dia tak ada riak, tak ada. Kalau ada hak tu, maka dia tak boleh bergerak. Sebab tu kita lihat apa beza musuh Islam dengan Muslim. Non-Muslim, kufur, kafir dengan Muslim, mukmin. Apa beza? Orang beriman dia tawaduk, dia rendah diri. Nombor satu, dia tawaduk, dia rendah diri kepada Allah. Segala yang daripada Quran dia ambil, segala yang daripada hadis dia amalkan. Segala yang Allah bagi dia amalkan. Ni sunnah ke? Ni sunnah. Walaupun dia tak tahu apa hikmah sunnah ni, apa fadilat dia, kelebihan dia, tak tahulah. Tapi ni sunnah ni Nabi buat, maka dia buat. Ni seorang mukmin. Dia tak tanya dah, Nabi buat ni ke? Ya, Nabi buat. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin, dia kata apa? Wahai Hajarul Aswad, wahai batu hitam dekat Kaabah kan, wahai batu hitam, sekiranya aku tidak melihat Nabi mencium kau, tentu aku tak cium kau, kerana engkau hanyalah batu. Engkau hanyalah batu hitam. Dah lah, batu hitam, wahai batu hitam. Walaupun batu itu daripada syurga, tapi batu, aku manusia. Kalau aku tak tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium kau, aku tak cium. Tapi kalau Nabi cium, aku cium kau. Sunnah Nabi. Jadi orang beriman ni, dia rendah diri kepada Allah. Apa yang Allah arah, dia ikut semua 100%. Dalam Quran kata apa? Dia ikut, sebab itu daripada firman Allah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang beriman, berpuasalah, dipadukan ke atas kamu berpuasa. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, sembahlah Tuhan kau, Tuhan yang telah menjadikan kamu dan orang yang sebelum kamu. Jadi dia membuat apa Allah suruh, dia buat. Allah suruh apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang beriman, bertakwa kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Perhatikanlah, mengapa kamu tak perhatikan apa yang kamu nak simpan, nak perbuat untuk hari esok ke akhirat. Apa yang kita nak bawa di akhirat nanti, Allah perintah kita suruh hisap. Tengok diri kita ni, kita nak bawa balik kereta ke, nak bawa balik rumah ke, nak bawa balik harta ke, atau nak bawa balik takwa, nak bawa balik amal. Allah perintah, cuba tengok. Kita pun ikut perintah Allah. Jadi maknanya kalimah ini adalah kalimah yang agung dan mulia, yang Allah memandang tinggi kalimah ini, kerana kalimah ini menunjukkan ketundukan kita, penyerahan kita, rokok kita, sujud kita kepada Allah. Nak mulakan sesuatu dengan perasaan rendah diri pada Allah. Ini dahsyatnya kalimah ini, sehingga Allah memberikan kekuatan kepada mereka yang bersama dengan penghayatan kalimah la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Sehingga Allah bagi Adam diberinya, malaikat nak tanggung arash diberinya, Yunus diberinya. Jadi kalimah hauqalah ini adalah kalimah yang mulia, termasuk juga dalam kalimah-kalimah baqiyat salihat, termasuk dalam kalimah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwwata illa billah. Jadi ini termasuk baqiyat salihat juga. Para ulama menggambarkan termasuk dalam baqiyat salihat sebagaimana dalam hadis tadi. Jadi ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan Imam Hakim dalam Al-Mustadrak. Saya bacakan makna saja, panjang hadisnya. Daripada Ibnu Abbas, wa'an Ibnu Abbas qala, telah berkata, aku melihat
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Satu ketika Nabi bersabda. Apa kata Nabi? Wa huwa yaqulu la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Maka dia kata, berkatalah, cakaplah, sebutlah, zikirlah, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqultu ya Nabi Allah, ma sawabu? Maka ditanya oleh sahabat-sahabatnya, wahai Nabi Allah, apa sawabnya, apa pahalanya, apa ganjaran dia? Nabi suruh baca ni, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Maka dia kata, maka Rasulullah menjawab, kalimat itu adalah tasbih para malaikat yang menjaga arasy. Jadi rupanya inilah tasbih dia, inilah zikir dia. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ini zikir malaikat yang menanggung arasy. Malaikat yang menanggung arasy. Boleh tak Allah SWT menjadikan arasy itu terapung-apung sendiri tanpa malaikat? Boleh tak? Boleh. Allah Maha berkuasa. Tapi Allah nak tunjukkan kepada kita bahawa arasy itu akan ditanggung oleh hamba-Nya, makhluk. Arasy itu hamba Allah, makhluk Allah. Yang menanggung arasy itu juga malaikat, makhluk Allah. Dan Allah nak ajar kita bagaimana pentingnya kita ni sentiasa menyerahkan diri kita, meletakkan diri kita rendah di hadapan Allah. La haula wala quwwata illa billah. Maka kata Nabi, itulah kalimat tasbih, zikirnya para malaikat yang menjaga arasy, yang menjaga arasy, mengangkat arasy, yang menjaga arasy. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, faman qala marratan la haula wala quwwata illa billah. Siapa-siapa yang mengulang-ulangkan ucapnya ataupun membaca sekali ucapan la haula wala quwwata illa billah, maka Allah akan mengampunkan dosanya 100 tahun. Menuliskan setiap huruf baginya 100 kebaikan dan mengangkat baginya 100 darjat. Kalau menambah sekali lagi, kalau tambah lagi, maka baginya setiap huruf adalah gudang kekayaan dan cahaya dalam jambatan siratal mustaqim. Subhanallah. Jadi hadis ini menggambarkan kepada kita hebatnya kalimah la haula wala quwwata illa billah ini. Tapi bukan kita baca dengan lalai. Bukan kita baca dengan nyanyi-nyanyi je, sedap je. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Saya tak pandai nasyid-nasyid ni, tapi orang pandai nasyid. Dia menasyid yang nampak lagu, tapi tak apa, lagu pun tak apa, baca, buat. Sebab kita baca dengan ikhlas, kita baca dengan perasaan kita, dengan kerendahan hati kita, maka ganjarannya besar. Dan Allah bagi on the spot. Allah bukan bagi kita di akhirat, tak. Malaikat dia nak angkat arasy, tak boleh angkat. Maka dia membaca la haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah. Setengah hadis kata la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Jadi on the spot dia boleh angkat. Dia boleh angkat arasy. Janganlah macam angkat barang. Saya ni membayangkan sahaja, bukanlah kata malaikat, sebab kita pun tak tahu alam ghaib kan. Alam ghaib. Jadi nak sebut kat sini bagaimana keadaan hakikat kalimah hauqalah ini. Ada 4 keistimewaan dalam hadis ini. Diampunkan dosa 100 tahun. Setiap huruf dituliskan 100 kebaikan, dan hurufnya mengangkat darjat 100 darjat. Dan huruf itu adalah gudang kekayaan. Setiap huruf menjadi cahaya dalam kegelapan. Maknanya kita nak lintas siratal mustaqim itu kan, ada cahayanya pada kalimah hauqalah. Maknanya Allah memberikan kita kemudahan nak berjalan. Kalau tak ada cahaya, gelap gelita, nak jalan macam mana? Jatuhlah, mesti jatuhlah kan. Itulah lebih kuat. Baik. Jadi inilah antara kalimah. Jadi kita nak tengok kehebatan kalimah ini. Dia sudah maknanya, dia punya maksudnya. Begitu juga kita lihat pertemuan apabila kita bayangkan di saat Nabi Musa AS, ketika Nabi Musa dikejar oleh Firaun. Kita boleh bayangkan tak? Nabi Musa ni Nabi kan? Kemudian dia bersama dengan Harun, saudara dia kan? Kemudian dengan Harun bawa Bani Israel. Bani Israel nak lari daripada Firaun. Firaun ni kita bayangkan seperti Amerika, seperti gabungan Amerika, China dan Rusia. Gabungan 3 tu.
NATO dan China gabungan tu nak menghentam Musa alaihissalam. Kita bayangkan kalau zaman kita ni gabungan semua, gabungan semua, ataupun Amerika pun dah cukup lah. Bukan Amerika, Korea Utara pun kita dah tak boleh apa. Bayangkan. Jadi Musa alaihissalam dan Nabi Harun berada di satu pihak, dan Firaun dengan dia punya tenteranya, negaranya, kekuatannya di satu pihak yang lain mengejar Musa. Mula-mula Musa diperintahkan oleh Allah, ya Musa, kan pergi jumpa Firaun, dakwah kat dia dengan lemah lembut, layyinan, dengan lemah lembut. Maka Musa pun pergilah dengan Harun. Dia minta Harun pergi, pendekkan cerita kan. Akhirnya selepas berdebat apa semua, lawan tukang sihir beriman semua sekali. Akhirnya Firaun marah. Firaun pun nak menangkap Musa, tak boleh jadi ni. Dia dah malukan kita ni. Dia dah malukan kita di depan depan khalayak ramai ni. Dah malukan kita ni. Kan? Dia sebut macam-macam ni dalam sosial media ni. Dulu tak ada sosial media, sekarang ada sosial media. Ada FB lah, ada Instagram lah sekarang kan. Jadi buat live kan, cerita pasal kebenaran Allah, tiba-tiba memalukan orang-orang tertinggi, orang al-malak, pemimpin kan. Ini tak boleh ni, tak boleh jadi ni kan. Kita kena hapuskan dia. Maka Musa dikejar dengan Bani Israel, dikejar oleh tentera Firaun, yang kalau tengok sepanjang ufuk tu semua dia penuh tentera dia kan. Jadi maka setelah mereka kejar Nabi Musa alaihissalam, akibat daripada persisihan mereka dengan kekuatan tukang sihir pun kalah, kekuatan debat pun kalah, Nabi Musa ni gagal. Nabi Musa ni dia cakap pelat sikit. Sebab apa? Ketika dia kecil dulu dia makan bara api menyebabkan dia punya lidah cedera. Bara api macam mana? Ketika dia pegang janggut Firaun, masih kecil ni, pegang janggut Firaun, dia tarik janggut Firaun, merah muka dia, tarik tak boleh. Firaun ada janggut. Apa ada janggut? Sebab itu sekarang ni walaupun ada janggut, tak semestinya dia orang alim, tak semestinya orang warak. Sebab Firaun pun ada janggut. Mungkin dia ada janggut cantik, tapi rupanya Firaun. Firaun zaman moden lah. Jadi jangan terpengaruh dengan janggut. Sebab Firaun ada janggut. Musa tarik janggut Firaun masa kecil-kecil tu, tak sakit kan, merah pada muka dia. Kemudian tak nak lepas. Musa tak nak lepas. Dia tahu ini musuh Allah. Dia tarik masih kecil-kecil lagi. Dia tarik. Firaun nak pancung kan. Ibu dia kata, Aisyah kata, wah Musa janganlah, tu bapak kau tu, jangan lebih kombasi kita. Dia pun lepas. Maka Firaun marah sangat. Ini kecil-kecil dah nak menderhaka pada aku ni, kecil-kecil nak tarik janggut aku ni. Hoi, budak ni, dia kata kan, pancung. Maka kata kepada isteri dia, kata apa kan? Kata Aisyah kata, ini Aisyah kata, ini kan budak-budak kan, budak-budak. Mana budak-budak? Dia tahu dah mana yang baik, mana yang buruk. Dia tahu kan. Dia dah tahu dah. Cerdik Firaun masih kecil-kecil. Bani Musa. Maka ambil bara api, suruh dia makan. Kalau dia makan bara api, betul dia ni tak berakal lagi. Maka bagi bara api kan dia makan. Musa makan. Musa tahu bara api, tapi dia makan. Malaikat masuk, makan. Dia kata lidah dia keras, lidah dia cedera lah. Itu dia cakap tak betul. Waktu yang Allah ajar kat dia doa, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Itu doa Nabi Musa. Jadi Nabi Musa ni dia nak berdebat dengan Firaun, dia punya cakap pun pelat. Cakap dia tak betul, tapi dia menang. Malu Firaun, malu. Berdebat dia kalah. Lepas tu lawan sihir pula. Kan? Lawan sihir pula. Dia hantar ular, tongkat jadi ular, makan semua, dia menang lagi. Oi, malu kali kedua lagi besar. Seluruh satu negara tengok. Live. Pertandingan Musa lawan Firaun. Live satu Mesir semua tengok. Kan? Oi, malu tersebar. Dia bukan saja malu kalah dengan orang gagap, orang yang pelat. Dia juga kalah dengan kekuatan sihir dia yang dibangga-banggakan. Maka marah dia, kita bunuh. Maka bunuh. Dia kejar sampailah satu peringkat terancam. Maka Allah menggambarkan dalam surah Asy-Syu'ara, dia kata apa? Falamma tara al-jam'at. Maka setelah mereka sampai kat tepi laut, maka mereka melihat
Maka mereka tara al-jam'ah, mereka menampak tentera Musa, tentera Firaun. Qala ashabu Musa, maka berkatalah antara sahabat-sahabat Musa itu, inna lamudrakun, kita ni akan disusul, akan ditangkap. Pasti kena tangkap ni. Kita akan kena tangkap ni. Tengok Firaun dah dekat ni, dah nampak Firaun. Qala kalla, maka kata Musa, kalla, tidak akan sekali-kali. Inna ma'iya rabbi sayahdin, sesungguhnya aku bersama-sama dengan Tuhan aku. Aku bersama-sama dengan Tuhan aku. Jadi kunci kat sini, bila kita nak sebut perkataan-perkataan kalimah thayyibah ni, bukan sekadar kunci kita sebut aja. La haula wala quwwata illa billah, la haula wala quwwata illa billah, kita sebut aja. Tapi kuncinya ialah apa kata Musa? Sesungguhnya aku bersama dengan Tuhan aku. Perasaan dia rasa bersama dengan Allah, perasaan dia beriman yakin dengan Allah, perasaan dia merasai kebesaran Allah, kekuatan Allah. Jadi Quran ni menunjukkan kepada kita pengajaran. Hari ni orang dok baca macam-macam, kita dok baca 1000 kali dah baca dah la haula wala quwata illa billah, tapi tak ada apa-apa pun. Biasa je. Nabi kata diampunkan dosa, dosa bertambah-tambah. Apa tanda diampunkan dosa? Antaranya kita benci dengan dosa tu, tak nak kembali kepada dosa, bertaubat, menyesal. Itu tanda Allah ampunkan dosa tu. Kita tak mau dah dosa, tinggalkan dosa, tak mau dah, menyesal. Tapi kita dah buat, dah ulang. Istighfar banyak kali. Baca hauqalah ni, kalimah hauqalah ni banyak kali, la haula wala quwwata illa billah, banyak kali dah. Tapi dah buat dosa juga. Kenapa? Sebab iman kita, yakin kita, hati kita ni terputus dengan Allah ni. Inilah yang menyebabkan tak sampai. Jadi Musa digambarkan oleh Allah SWT. Bila orang kata, Abilah kita kena tangkap, macam mana nak buat ni Ustaz? Macam mana nak buat Ustaz? Semua dah suntik dah, saya seorang je. Macam Abilah saya ni, lepas ni kena buang kerja lah, kita tengok musuh kuat, kita tengok benda kuat, kita tak melihat Allah, tak merasai Allah. Kita bimbang lebih kepada musuh daripada bimbang kita dengan Allah. Kita ni Allah murka kita, lebih lagi. Ini masalah tarbiyah ni, masalah tarbiyah. Sebab tu akhir zaman bukan sekadar kita nak ucap-ucap, tetapi kita ucap bersama jiwa yang sedar, jiwa yang hidup, bersama iman. Maka hanya keimanan sahaja yang mampu menyelamatkan Nabi Musa AS. Pada saat itu dia rasa Allah bersama dia. Dia rasa Allah bersama dia. Dia rasa kekuasaan Allah. Dan sama lah kita di akhir zaman, sama. Kita ni akan berhadapan macam-macam, sama. Yang boleh menyelamatkan kita al-imanu billah, iman kepada Allah, yakin dengan Allah. Itulah dia yang boleh menyelamatkan kita. Tak kira lah kita duduk kat bandar ke, duduk kat kampung ke, tak kira lah kita orang sihat ke, orang sakit ke, orang kekuatan penuh ke, atau orang cacat. Tak kira siapa kita, yang boleh menyelamatkan kita hanyalah iman kepada Allah. Ini dalam sirah ni, dalam sejarah kita tengok. Maka iman, dengan iman itu, kita tengok Quran sebab apa. Ayat seterusnya, saya bacakan makna dia lah. Lalu kami wahyukan kepada Musa, maka Allah perintahkan kepada Musa, pukullah lautan itu dengan tongkatmu. Pukul laut dengan tongkatmu. Ketika itu semua orang dah risau dah nampak. Dah nampak dah Firaun nak datang. Dah nampak ni, tentera nak datang, tentera yang akan membunuh kita ni, akan pancung kepada kita, bunuh anak-anak kita ni. Macam mana? Dia punya Bani Israel nampak Firaun. Bani Israel tak rasa Allah bersama dia. Sebab tu ulama-ulama dia buat komentar. Dia kata apa? Apa beza Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bersama Rasulullah SAW ketika dia gosur, ketika dia kejar, dan ketika melihat kaki-kaki kaum kafir musyrikin di luar gua. Kemudian mereka melihat cukup dekat sehingga kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, sekiranya mereka tunduk sikit, tengok dalam ni, nampak kita ya Rasulullah. Gua tu bukan besar sangat, siapa pernah pergi kan? Boleh nampak, tengok boleh nampak. Ya Rasulullah, maka apa kata Nabi? La tahzan, jangan kamu takut sedih.
Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kami, bersama kita. Allah bersama kita. Jadi kenapa Nabi tak kata sesungguhnya Allah bersama aku macam mana Musa sebut? Kan? Musa kata apa? Kan? Jangan sekali-kali dia tak akan tangkap kita. Kenapa? Tuhanku bersama dengan aku. Kenapa Nabi Musa kata bersama aku? Kenapa tak kena bersama kita? Kenapa? Apa beza Abu Bakar dengan Bani Israel? Yang seorang pengikut Nabi Musa, seorang pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa beza? Kerana Bani Israel dia baru sampai dakwah, peringkat dakwah. Dia tak betul-betul berada dalam tarbiyah. Dia duduk jauh-jauh macam itu je. Dia tak ikut apa yang betul-betul Musa cakap. Macam kita lah hari ni dengar dekat FB je. Dengar FB je. Tak pernah terfikir pun nak ikut apa yang ustaz-ustaz cakap. Dengar je, oh best, ustaz ni best ni. Ustaz ni lawak dia, ui hebat. Pantun dia, ui luar biasa ustaz ni. Kita melihat kelebihan ustaz ni. Kalau dia cerita, hebat. Kalau kita dengar menangis. Kita tengok ustaz, kita suka ustaz tu sebab ustaz tu hebat. Bukan kita nak amalkan. Ya. Macam kita bincang ni. Tajuknya amalan Al-Mahdiin. Berapa banyak amalan yang tuan-tuan dah buat, perempuan dah buat. Itu seperti Bani Israel. Minta maaf lah sebab kasar sikit lah. Bani Israel dia dengar, dia ikut, tapi setakat dengar ikut, dia tak amal. Sebab tu bila sampai di hujung laut, bila dia kata, ya Musa, kita pasti tertangkap ni, dah nampak dah, Fir'aun nampak dah. Maka Musa kata, tidak, tak akan tertangkap, Tuhanku bersama aku. Dia tak cakap Tuhan kita bersama kita, tak, Tuhanku bersama aku. Nabi Rasulullah SAW pula kata apa? Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Jadi ulama hurai. Apa yang dihurai? Dia kata sesungguhnya Abu Bakar As-Siddiq telah bersama Nabi SAW daripada awal menjalani tarbiyah, susah senang, akhirnya sampai bersama-sama hijrah selama kurang lebih 13 tahun berada di Mekah, duduk dalam tarbiyah Rasulullah SAW. Jadi sebab tu kita pun nak kena ada proses tarbiyah. Sebab tu apa yang saya sampaikan ni tuan-tuan bukan untuk dengar dan halawah ke mana ke lazatan telinga yang mendengar, tapi untuk kita fikir ketika macam mana nak amal, macam mana nak buat, baru kita jadi. Maka Musa digambarkan oleh Allah, wahai Musa, pukullah laut dengan tongkatmu, maka terbelahlah lautan itu, dan tiap-tiap belahan itu seperti gunung yang besar. Di sanalah kami dekatkan golongan yang lain. Maka kami selamatkan Musa dan kami beserta dengan pengikutnya, dan kami tenggelamkan golongan yang lain itu, Fir'aun. Sesungguhnya pada itu benar-benar merupakan satu tanda mukjizat, tetapi ramai orang tak beriman. Dah dalam keadaan macam itu pun tak beriman lagi. Jadi kita nak tengok sebelum berlaku dulu perbualan menunjukkan hakikat iman. Sebab tu kita hari ni nak selamat, kita kena ikut sungguh-sungguh, tunduk pada Quran, tunduk pada hadis, tunduk pada amalan-amalan yang soleh yang dibincangkan, yang kita bincangkan ni. Hari ni banyak macam amalan ada. Macam-macam amalan. Saya jadi bimbang. Macam-macam saya dengar amalan-amalan. Buat ni. Saya bimbang. Amalan-amalan yang kadang-kadang dia tidak berdasarkan kepada sunnah Rasulullah SAW. Tidak ada sanad, tidak ada sunnah. Jadi kita hati-hati. Maka disebut dalam hadis Rasul SAW, dalam hadis Nabi SAW, apakah doa Nabi Musa pada masa itu? Apa doa Nabi Musa? Maka Nabi bertanya kepada sahabat, wahai sahabat-sahabatku, maukah aku ajarkan doa Nabi Musa yang dapat selamat daripada Fir'aun? Kita hari ini nak selamat daripada siapa? Kerajaan Dajjal. Kita nak selamatkan daripada mulkan Jabbariyah, pemerintahan yang memaksa. Jabbariyah, pemerintahan yang akan totalitarian. Kita nak selamat diri kita daripada Tuhan kerajaan Dajjal. Bukan kerajaan Malaysia lah. Kerajaan Malaysia ni kalau diikut Dajjal, jadi kerajaan Dajjal lah. Kalau diikut Islam, jadi kerajaan Islam. Jadi nak sebut sini, kerajaan Dajjal ni, the world ni, kita nak berdepan dengan mereka. Maka Nabi kata, mahu tak aku ajarkan kepada engkau apa doa Nabi Musa AS ketika dia selamat masa tepi laut tu?
Kita sahabat-sahabat tu nak semua nak. Maka Nabi pun berkata, Allahumma lakal hamdu wa ilaik al-mushtaka wa anta musta'an wa alaik tuklan wala hawla wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Ini doa Musa. Kita nak baca Arab, kita tak tahu, tak apa, baca Melayu. Baca Melayu. Ya Allah, bagi Engkau segala pujian. Mula-mulakan dengan Alhamdulillah. Segala pujian bagi Engkau, ya Allah. Engkaulah tempat pengaduan, mengadu ke Allah. Engkaulah tempat minta tolong ke Allah. Dan Engkaulah tempat pasrah, penyerahan, menyerah pada Allah. Nampak? Yang pertama, segala puji pada Allah. Kemudian kita minta, kita mengadu pada Allah. Mengadu pada Allah, jangan mengadu pada makhluk, mengadu pada Allah. Yang kita minta perlindungan, pertolongan pada Allah. Yang keempat, kita minta pasrah. Ya Allah, Engkaulah tempat menyerah. Aku menyerah ke Engkau, penuh pasrah. Kemudian apa kata Nabi Musa? Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dia baca doa tu, kita baca bahasa Melayu tak apa. Ya Allah, aku takut, ya Allah, aku kena kepung ni, nak kena buang kerja ni, ya Allah. Ya Allah, berilah penyelesaian. Kau lah tempat Kau aku mengadu, ya Allah. Aku nak kena suntik ni, aku tahu tu racun, aku tahu tu benda-benda yang tak elok sebagainya. Ya Allah, tolonglah, ya Allah. Aku menyerah pada Engkau, ya Allah. Aku menyerah pada Engkau, ya Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nabi Musa dulu habis dia sebut la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, dia ketuk tongkat dekat laut, terbelah laut. Terbelah laut. Bukan sahaja laut terbelah, dia selamat. Musuh dia yang kuat, yang nampak hebat tu hancur, tenggelam dengan Firaun. Firaun mati lemas. Ini kehebatan kalimah hauqalah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalau nak tambah. Nampak tak? Ini kekuatan. Ini kekuatan ni. Macam mana nak bergerak ke akhir zaman ni? Kita nak bergerak macam mana? Oh, takutnya kena kepung. Keliling kita kena kepung. Depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, semua kena. Iblis kata dia akan datang depan, belakang, kanan, kiri kan. Atas, bawah tak ada kacau. Tapi kita atas bawah pun tak kena kepung. Kenapa? Kita terputus dengan Allah. Atas tu maknanya kita boleh menajat kepada Allah. Bawah tu kita sujud pada Allah. Tapi sujud pun tak boleh. Nak doa pun tak nak. Tak doa, terputus. Depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah, tutup semua. Kenapa? Terputus daripada Allah. Jadi Nabi Musa AS dengan doa tu, doa tu biasalah, ya Allah, Engkau tempat mengadu tu biasalah. Tapi di mana kalimah yang membina kekuatan tadi? La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tuan-tuan dan mati Allah Ta'ala, apa lagi kita nak? Dalam ketakutan, ancaman, paksaan yang ada pada hari ini, ancaman peperangan, ancaman sana, ancaman sini, duit, makanan, kemarau, apa yang kita nak? Tentulah kita nak pertolongan Allah. Tentulah kita nak kemenangan. Tetapi macam mana nak dapat pertolongan Allah, kemenangan? Allah ajar kita. Allah ajar malaikat. Allah ajar Nabi dan Rasul. Allah ajar kita ni hari ni. Maka kita bacalah kalimah thayyibah. Maka haqalah ini kalimah la haula wala quwwata illa billah adalah merupakan kalimah yang akan mencapaikan kepada impian kita, cita-cita kita. Biiznillah, dengan izin Allah. Jadi sebab itulah orang tanya kat saya, Ustaz, saya nak istiqamah, macam mana nak istiqamah dengan amalan ni? Apabila kita yakin kita yang beramal, kita yakin kita yang kuat beramal, kita yang beramal, kita yang kuat, maka kita tak kuat. Kita bolehlah buat masa tu, Allah bagi kekuatan, lepas tu tak boleh dah. Banyakkan baca la haula wala quwwata illa billah.
Apa maksud ayat, apa maksud kalimah ini? Kita menyerah ke Allah. Kita dah semayang, dah puasa. Ya Allah, izinkanlah aku semayang lagi macam ni. Ya Allah, berilah kekuatan aku untuk semayang lagi macam ni. Berilah kekuatan pada aku untuk nak puasa lagi macam ni. Ya Allah, berilah kekuatan pada aku untuk baca Quran lagi macam ni. Kita mengakui kedaifan kita, kelemahan kita, keaiban kita, dosa kita, kehinaan kita. Kita mengaku di hadapan Allah. Kita mengaku di hadapan Allah dan kita minta tolong. Ya Allah, aku boleh semayang ni, Kau yang aku bagi semayang. Aku la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan melainkan Kau, ya Allah. Ya Allah, izinkan aku semayang lagi, ya Allah. Aku nak semayang malam ni, ya Allah. Aku nak semayang besok, ya Allah. Minta ke Allah. Ini apa tanya semayang, macam mana nak istiqamah? Kita tak boleh istiqamah sebab kita bergantung dengan kekuatan kita. Kita ada ilmu, kita pandai boleh bercakap. Kita ada kekuatan, kita boleh rokok, sujud, kita boleh semayang. Kita sihat. Tak, bukan sihat, bukan pandai, tapi Allah illa billah. Ini kita rasa. Jadi Al-Mahdi ni, orang di akhir zaman ni rasa yang ni. Ini dia rasa. Sebab tu dia boleh istiqamah. Sebab tu dia boleh berjuang, insya-Allah, dengan izin Allah. Sebab dia mengaku kelemahan dia. Tentulah Allah akan tolong dia. Dia tak sombong dengan Allah. Dia tak ujub, dia rasa diri dia baik, hebat. Dia tak rasa macam itu. Nampak? Ini rahsia yang hari ni dah hilang lah. Tak ada dah. Sebab kita duk tengok TV banyak, kita tengok movie banyak. Kuasa apa? Kuasa pada Superman. Superman ni kuasa apa? Fizikal semua. Superman ada kuasa spiritual lah. Mana ada kan? Spiderman, macam mana jadi kuat Spiderman? Spiderman kan, masa budak-budak dulu kita tengok Spiderman. Dia kena gigit dengan laba-laba. Laba-laba gigit dia, dia jadi kuat. Laba-laba tu tak kuat, dia pula yang kuat. Laba-laba macam lebih kuat daripada dia. Tak, laba-laba lembik, dia boleh pijak je. Dia pula kuat daripada laba-laba. Kan pelik tu, bodoh. Ni bodoh betul. Tengok Superman, kagum dengan Superman. Tengok Spiderman, kagum. Kita tengok anak-anak, belikan baju Superman ke anak-anak, belikan baju Spiderman. Kita tak rasa kekuatan Allah. Kita pun sama. Jangan cakap anak-anak, kita pun sama. Kekuatan apa? Tengok fizikal. Kamu belajar kat mana? Oh, saya belajar kat Amerika. Oh, Amerika. Oh, mesti best kan? Kat Amerika. Belajar bahagian apa? Saya belajar bahagian agama. Saya belajar bahagian engineering. Saya belajar bahagian ni. Oh, dekat universiti mana? Universiti nombor 1, Harvard, Oxford. Harvard, Oxford kan? Harvard dan sebagainya lah. Oh, bagusnya Ford ni semua bagus. Universiti yang Ford ni baguslah. Kamu belajar sampai mana? PhD. Saya ada PhD. Oh, bagus, pandai kamu. Kita tengok PhD itu pandai. Kita tak tengok orang yang diberikan ilmu tu oleh Allah tu pandai. Tak. Sebab tu kita duk kagum dengan ulama-ulama Zahiriyah, yang zahir je. Oh, dia pakai kopiah, dia punya serban. Tengok serban dia. Tengok kopiah dia, kopiah putih, kopiah putih. Kita tak putih lah, banyak hitam lah sekarang ni. Dah betul kau hitam. Ataupun merah, merah. Nampak ulama sikit pakai merah. Oh, pakai jubah. Oh, hebat. Kita nampak hebat. Kita tak cakap kat dia, oh hebat je tuan, pakaian macam ni. Tak. Kita tengok yang fizikal. Kita tak nampak Allah yang bagi dia ilmu tu. Tak nampak Allah yang bagi ilmu kat dia. Kita nampak dia pandai, sehingga dia keluar fatwa berlanggar hukum Allah pun kita ikut kat dia. Umara, pemimpin, nampak hebat. Dia ada kereta besar, istana besar, semua hebat. Kita tak nampak itu anugerah Allah. Ni Allah bagi ni, tuanku. Nyawa tuanku ni Allah bagi ni, tuanku. Kesihatan tuanku ni Allah bagi ni, tuanku. Tak nampak. Kita tunduk kat dia. Nampak dia besar, hebat. Memanglah dia besar, hebat. Dia sudut fizikal. Dengan Allah belum tahu. Apa? Kalau kita keturunan raja, semayang kita Allah terima. Kalau kita ada PhD, semayang kita Allah terima. Allah terima puasa kita ke? Kalau kita Perdana Menteri, dapat Perdana Menteri, confirm Allah terima puasa kita. Betul ke? Allah tak tengok semua tu. Yang Allah tengok apa? Sembahyang yang khusyuk. Bukan sembahyang Perdana Menteri, bukan sembahyang imam besar. Imam besar tak khusyuk, orang duduk belakang sekali khusyuk. Orang belakang yang perhati. Yang Allah tengok, yang Allah nilai, yang Allah muliakan. Tapi kita hari ni tengok depan. Tengok depan, tengok zahir. Kenapa?
kita tak faham maksud la haula wala quwwata illa billah. Yakin kita tidak pada Allah. Sebab itulah sebenarnya sekiranya kita faham akan hakikat dan maksud kalimah ini, kita menyerah pada Allah, tunduk pada Allah, minta pada Allah, maka kita sebut dengan sepenuh hati kita, dengan penuh perasaan kita, rendah diri kepada Allah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Kita nak mulakan kerja yang berat. Kerja yang berat. Kita baca la haula wala quwwata illa billah. Kita nak mulakan projek, la haula wala quwwata illa billah. Kita nak berhadapan dengan ancaman, tekanan, la haula wala quwwata illa billah. Ni kalimah yang membina kekuatan kita, yang Allah memerhatikan kita. Nazarallahu alaihi. Allah memerhatikan orang yang membaca la haula wala quwwata illa billah dengan perhatian yang khusus. Barulah kita boleh menang. Biiznillah kan. Kita tak kuat. Kita tak kata saya kuat, saya boleh menang. Oh, saya dah ada jamaah saya ramai. Ulama dalam jamaah saya paling ramai. Dalam jamaah saya ada ramai komando. Dalam jamaah saya ada tempat. Kita nampak fizikal. Kita tak nampak yang spiritual. Iman tak nampak. Jadi sebab itulah kalimah ini adalah kalimah keyakinan. Al-yaqin. Dia mesti yakin baru dia berfungsi, baru dia berperanan, baru boleh berperanan. Kalau tidak, sebutlah sejuta kali, tak ada apa, tak ada iman. Kita kata tidak ada daya, tidak ada kekuatan melainkan Allah, tapi kita tak beriman dengan Allah, tak rasa kebesaran Allah. Maka macam burung kakak tua yang menyebut bahasa Melayu lah. Assalamualaikum, apa khabar kakak tua? Apa khabar? Apa khabar? Apa khabar? Dia pun tak faham benda apa khabar, cuma ikut orang. Kita pun bangga, wah, bro kakak tua ni pandai bercakap dia. Kan? Nama saya Nur Azman. Dia pun ikut. Nama saya Nur Azman. Wah, dia pandai ikut cakap. Pandailah dia, pandai. Tak pandai. Bodoh dia burung. Kita jadi bodoh macam ni, buat apa? Sebab kita nampak yang luar je. Memang dia ada kemampuan meniru apa yang kita cakap. Saya dah makan. Dia sebut. Apa khabar? Dia ikut je kakak tua. Dia ikut burung kakak tua kan. Dia ada kemampuan mengikut kan. Pandai lah burung ni. Berapa harga ni? Dia kata kan, RM1,000. RM1,000? RM1,000. Okeylah, belilah pasal dia boleh cakap. Dia pandai. Dia bukan pandai. Memanglah dia kemahiran dia macam tu. Lepas tu besok ada risiko lagi pula. Kita cakap apa khabar? Dia kata, apa khabar tuan? Ada tambah tuan lagi. Lagi pandai daripada semalam. Dia dah ajar setiap benda mesti ada tuan. Jadi kita hari ni tidak yakin dengan Allah. Kita tidak yakin dengan Allah. Sebab tu kita ni sebenarnya lemah. Kelemahan kita pada hari ni sebab tidak ada keyakin dengan Allah. Kita baca kalimah yang tayyibah. Kalimah ni hebat. Musa selamat daripada Fir'aun. Yunus. Begitu juga dengan Nabi Adam, malaikat. Tapi kita baca 1000 kali tak ada rasa apa-apa. Jadi kita kena. Jadi kekuatan kalimah ini adalah pada al-iman, yakin. Maka inilah kita sebutkan ini bagaimana digambarkan oleh beberapa ulama. Kita contohnya saya bacakan. Jangan sebut Wahabi pula. Saya sebut ulama ni. Apa dia? Ibn Qayyim. Ni Wahabi. Tak, ulama besar ni. Siapa kita nak banding Ibn Qayyim? Ibn Qayyim Al-Jauziyah menyatakan bahawa kalimah la haula wala quwwata illa billah ini gudang kekayaan. Gudang kekayaan. Kekayaan adalah harta yang indah di bawah arasy Allah, disembunyikan daripada pandangan manusia. Ini kekayaan ni, kehebatan. Hebat. Sebab kekayaan kita, kehebatan kita semua di bawah Allah Subhanahu Wa Taala, di bawah Allah. Di bawah Allah. Maka Nabi SAW telah bersabda, mengatakan kepada kita, kita akan mendapat sesuatu yang hebat daripadanya. Maka kita akan bebas daripada ketakutan, bebas daripada kefakiran dan kebiri. Ini berdasarkan hadis-hadis Nabi. Begitu juga berkata Ibn Taymiyah rahimahullah. Ini ulama Wahabi ni, dia kata. Ibn Taymiyah ni sebelum Wahabi ada lagi, dia dah ada. Kan? Adalah pandangan-pandangan yang bersisih pandangan-pandangan ulama ni. Kenapa kita nak sibuk bersisih sama? Kita ikut mana yang kita yakin. Baik, semua tu Ahlus Sunnah wal Jamaah belaka kan. Maka dia kata apa?
La haula wala quwata illa billah. Dengan beban yang berat boleh diangkat. Ini kisah malaikat tadi. Beban yang berat boleh diangkat. Hidup menjadi redha Allah, keadaan berubah jadi lebih baik. Jadi saya ringkas sebut kat sini. Begitu juga hauqalah ini, kalimah hauqalah ini adalah kalimah yang dibaca ketika kita minta pertolongan. Minta pertolongan kita baca. Begitu juga ketika kita ditimpa musibah, kita baca la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Jadi la haula wala quwata illa billah kita baca, kita ucap dengan yakin ketika kita nak mengangkat sesuatu yang berat, ada masalah yang berat, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Ketika kita nak selesaikan masalah, ada bebanan, la haula wala quwata illa billah kita ucap ketika kita berhadapan dengan suasana yang cemas, dikepung, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Kita ucapkan juga kalimah ketika kita nak naik, nak meningkatkan diri kita. Kita juga mengucapkan la haula wala quwata illa billah ketika kita nak keluar rumah. Sebab tu kita baca bismillahirrahmanirrahim. Kita doa keluar kan. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billah. Tambah. Nak keluar rumah, nak pergi tempat ambil vaksin. Kan? Baca. Tiba-tiba vaksin jadi air. Possible tak? Possible, tak ada masalah. Allah nak bagi kan. Macam kita musuh, kita bergantung pada dia. Ketika kita merasa sakit, penat bekerja ataupun tak ada semangat nak bekerja, kita tak ada mood, la haula wala quwata illa billah. Kita tak ada mood ni, baca banyak-banyak la haula wala quwata illa billah. Baca banyak-banyak. Ketika kita berjuang, kita berjuang, berkorban, nak jumpa orang apa semua, nak berjumpa musuh, baca. Ketika kita dalam saat dipanggil dengan hayya 'alas salah, Allah kata apa? Melalui daripada azan, Allah firman, Allah perintah kita, hayya 'alas salah, marilah solat. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Allah menyeru kita, mari solat. Kita berkata la haula wala quwata illa billah. Aku tak mampu nak semayang, aku tak ada kekuatan nak semayang, melainkan dengan izin kau, melainkan dengan kekuatan kau, melainkan dengan kehendak kau ya Allah. Kita baca la haula wala quwata illa billah. Kenapa kita baca la haula wala quwata illa billah tadi? Ketika mana? Ketika nak semayang. Ketika hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Sebab nak semayang ni bukan senang, susah. Semayang ni bukan sekadar semayang Allahu Akbar gitu je, tak. Semayang nak ada fokus, nak kena ada khusyuk, nak kena ada tawaduk, nak kena rasa al-haya, kena rasa malu ke Allah, rendah diri ke Allah, rasa mengagungkan Allah. Semayang nak kena ada semua benda. Nak ikut syariat kan bukanlah satu yang mudah. Semayang nak menghadap Allah ni, nak menghadap Allah kita minta kekuatan, nak menghadap Allah kita minta kekuatan. La haula wala quwata illa billah. Sebab tu kita baca la haula wala quwata illa billah tu. Hayya 'alas salah, la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah, kan, la haula wala quwata illa billah. Bukan kita baca saja-saja baca, tapi saat baca dengan hati kita tunduk, kan, rendah diri ke Allah. Aku nak semayang ya Allah, izinkan aku semayang ya Allah, izinkan aku khusyuk ya Allah, izinkan aku melakukan yang terbaik ya Allah. Nak minta pada Allah. Begitu juga ketika kita berada dalam keadaan-keadaan yang susah, maka katakanlah dalam doa-doa insya-Allah. Ketika kita mendapat perlindungan, dikejar, ketika kita dikejar, la haula wala quwata illa billah. Ketika kita nak memelihara agama kita, diri kita terancam, nak pelihara diri kita daripada ancaman tadi, daripada kehilangan nikmat, takut kita, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi ketika kita musuh menyerang kita, ketika nak benteng diri kita daripada kezaliman, orang nak zalim ke atas kita, ketika kita nak mohon kemudahan, sakaratul maut nak datang, kita tahu kita nak mati, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Baca. Dengan itu kita mohon, kita mudahkan, kita mohon dipermudahkan segala urusan. Jadi sebab tu kita tambah,
Apa yang kita tambah? Subhanallah. Kita baik sangka dengan Allah, kita mensucikan Allah, baik sangka dengan Allah. Walhamdulillah, kita puji Allah, tidak ada pujian melainkan Allah. La ilaha illallah, kita mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, berubudiah pada Allah. Wallahu akbar, segala yang ada semua kecil, Allah saja yang maha besar. Musuh kecil, ancaman kecil, dunia kecil, tak ada apa. Allahu akbar. Kemudian kita nak bergerak, nak beramal. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada kemampuan, tidak ada daya, tidak ada kekuatan melainkan dengan Allah, izin Allah, melainkan dengan kehendak Allah. Jadi nampak tak? Kita dah bergerak ni. Sekarang ni kalimah tadi tu, mula-mula kita kalimah untuk membetulkan diri kita ni. Ya, lepas tu kalimah nak mula melakukan amal, nak menegakkan ni, bangkit di akhir zaman. La haula wala quwwata illa billah. Maka tuan-tuan amalkan ni. Subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwwata illa billah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwwata illa billah. Mula-mula kita rasa panjangnya, tak lama-lama kita buat, Allah akan bagi mudah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwwata illa billah. Jadi bila kita baca ni, kita jangan baca lagu subhanallah walhamdulillah. Kita baca dulu, kita dapat lagu, ngantuk tidur. Kita baca dengan hati kita, dengan perasaan kita. Fahamkan makna-makna ringkas yang saya cuba sebutkan pada perbincangan kita yang hari ini dan semalam. Tengok makna-makna. Jadi kita baca dengan keyakinan, kesedaran. Bila kita baca tu, target 100 kali. Satu hari 100 kali. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwwata illa billah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwwata illa billah. Subhanallah. Dia baca dah. Subhanallah, alhamdulillah, hati dia baca sekali. La ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billah. Baca lagi sampai kita rasa kita selesa, rasa tak panjang dah, kita rasa biasa. Boleh tak ustaz saya baca subhanallah je? Boleh, tak masalah. Subhanallah bihamdi tak apa, boleh. Baca selawat boleh. Ini salah satu daripada kalimah thayyibah. Baqiyatus salihat. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Jadi kita baca sampai situ, baca. Kalau dapat 100 kali. Jadi sebenarnya ada lagi hadis-hadis lain yang ada. Banyaklah lagi hadis yang lain ni, tapi tak cukup masa. Saya kata masa yang mencemburui kita. Ada benda lain lagi nak kena buat. Jadi insya-Allah kalau sempat pada masa akan datang kita sambung hadis-hadisnya, ataupun mungkin kita akan sambung kepada kalimah yang ketiga. Aku liqali hazar astagfirullahaladzim. Tuan-tuan, yang penting amalkan, fahamkan, amalkan, sedarkan. InsyaAllah ini kekuatan. Ini semua kekuatan yang Allah bagi pada kita. Allah bagi pada kita, kita kena usaha. Bukannya kita kata itulah dia, dah Allah yang bagi. Tapi nak sebut kita kena usaha, amalkan. Jadi kita nak amalkan benda-benda yang macam gini lah. Jadikan amalan kita. Sebelum ni kita dah biasa dengan lagu-lagu Siti Nurhaliza, lagu-lagu P. Ramlee kan, berkorban apa saja kan. Lagu P. Ramlee kita suka, lagu Siti Nurhaliza ke lagu Sudirman kan, tanggal 31 kan, kita nyanyi lagu tu kan sentiasa, atau apa-apalah kan, kita nyanyi lagu ni lagu tu kan. Sekarang kita kan ucapkan kalimah thayyibah, kalimah yang baik, baqiyatus salihat, kalimah yang kekal dan baik. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwwata illa billah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwwata illa billah. Lama tak? Lama. Boleh pendekkan? Pulang nak pendek. Kalau panjang sangat, tapi bacalah. Rasulullah ajar kita panjang Rasulullah ajar kita panjang, bukan Rasulullah ajar kita pendek.
Kalau nak baca nak pendekkan boleh, ringkaskan. Tak apa, ringkaskan. Kuranglah pahalanya. Kuranglah dia punya ganjarannya, kuranglah powernya dia kurang kan. Baca penuh. Saya 100 cukup, 100. Cuba. Panjang sangat Ustaz, tak mampu saya. 10. Abang 10. Tak mampu, satu cukup. Satu. Setiap kali lepas solat baca sekali. Tapi kalau boleh lebih, takkanlah satu, miskin sangat kita ni. Bacalah banyak-banyak sikit supaya benda tu dapat mendarah daging dalam hati kita, dalam diri kita, menjadi tafa'ul, sebati. Barulah kita boleh jadi orang-orang yang kuat di akhir zaman, al-mahdiyin. Cuba buat, amalkan. Dia kena bukan sekali-sekali, dia kena tiap-tiap hari. Baru jadi wirid. Jadi wirid, InsyaAllah dia akan menyelesaikan masalah. Allah akan menyelesaikan masalah kepada kita tadi. Aku liqal lihazza, astaghfirullahalazim. Mohon ampun pada Allah, tak maaf pada tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kekuatan, taufik untuk mengamalkan apa yang kita tahu. InsyaAllah di akhir zaman kita perlu kepada pertolongan Allah. Di akhir zaman kita perlu kepada kekuatan daripada Allah. Kita bukan sekadar hidup biasa, tapi nak perlukan luar biasa, sesuatu yang luar biasa. Maka inilah Allah ajar kita melalui nabi-nabinya yang melalui rasul. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad istamat ala mahabbatik wa altaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syariatik wa Allahumma رابطتها وهدي مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأهلها بمعرفتك وأمتها على شهادتك بسببك يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم إنا نسألك رضاك وجنة الفردوس ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا وعن المسلمين واغفر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك لسانا رطيبا بذكرك وقلبا مفهوما بشكرك وبدنا حيا لينا بطاعتك. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك عافية من كل بلية ونسألك توما الغنى عن الناس وحب لنا حقيقة الإيمان حتى لا نخاف ولا نرجو غيرك ولا نعبد شيئا سواك واجعل يدك مبسوطة علينا وعلى أهلنا وأولادنا ومن معنا برحمتك واتقنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا قل من ذلك يا نعم المجيد. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وعلى الجهاد في سبيلك. يا الله يا رحمن يا رحيم، يا الله يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا الله يا الله يا الله bantulah kami ya Allah. Bila kekuatan kami untuk mengamalkan apa yang kami tahu walaupun sedikit ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Wassalamu 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Insya-Allah tuan-tuan, hajat doa pada tuan-tuan sekalian. Banyak perkara yang kena buat. Kemungkinan akan menghadap tuanku-tuanku yang ada ni. Kemungkinan akan menghadap dengan pihak berkuasa untuk kita melakukan beberapa perkara selepas ni. Hajat doa tuan-tuan. Insya-Allah malam ni maghrib, isyak kita akan ada baca Yasin dengan ramai dan kemudian selawat solat dan kita doa. So kalau siapa yang dapat bersama-sama malam ni, join dah insya-Allah. Mudah-mudahan Allah berkati kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.